Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah khatimin nabiyyin wa sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Wa qala alaihi salatu wassalam, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man lam yuhib ولكن الله لا يؤتي الدين إلا لمن يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم ألهمنا ما رشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أما بعد. Alhamdulillah yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Pengurusi, Raja Tuan Kuasa, para asatizah, alim ulama, pimpinan masyarakat, tuan-tuan haji, perempuan hajah, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati lagi dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih lagi Allah panjangkan usia kita dalam keadaan kita mendengar berita kematian, berita orang sakit dan sebagainya. Masih lagi Allah beri kesihatan kepada kita, masih lagi Allah beri taufik dan hidayah kepada kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, dapat sempurnakan satu perintah Allah yang besar, iaitu perintah solat, insya-Allah. Satu perkara yang besar yang Allah telah berikan kepada kita, maka kita syukur banyak pada Allah. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ni kita menyambung pengajian kitab kita Hayatus Sahabah, yang mana pada malam ni kita masuk pada kisah yang membicarakan tentang seorang sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Khalid bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Khalid bin Zaid radhiyallahu taala anhu, Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Baik. Mungkin kita pernah dengar nama sahabat ni dan mungkin tak pernah dengar. Khalid pernah dengar Ustaz, tapi bin Zaid tak pernah. Khalid bin Walid pernah. Zaid tu pernah dengar, tapi Zaid bin Harisah, Zaid bin Sabit. Tapi Khalid bin Zaid ni macam jarang pula dengar. Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu ialah nama sebenar sahabat ni. Tapi nama dia yang popular adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub semua kenal. Tapi Khalid bin Zaid, pakcik mana tu Ustaz? Kita pun tak kenal pakcik mana. Nama sebenar dia adalah Khalid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, Khalid bin Zaid ni ataupun Abu Ayyub Al-Ansari ni, kalau kita pandang daripada penceritaan, kita hanya memahami bahawa dia hanya seorang sahabat Nabi dan bukan daripada sebahagian keluarga Nabi. Dan mungkin kita tak pernah tahu pun dia keluarga Nabi. Namun hakikatnya kalau kita dalami sirah, maka kita akan dapati bahawa Khalid bin Zaid ni merupakan sebahagian daripada keluarga Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Daripada mana? Daripada moyang Nabi SAW, moyang perempuan. Moyang lelaki Nabi, siapa dia? Hashim bin Abdul Manaf. Itu moyang lelaki Nabi. Moyang lelaki Nabi namanya Hashim bin Abdul Manaf. Dia ada isteri di Mekah. Dan kemudian satu ketika dia nak berdagang ke Syam, dia telah lalu kota Yasrib dan telah menikah dengan wanita di sana. Siapa dia? Salma binti Adi bin Najjar. Salma binti Adi bin Najjar. Jadi hasil perkahwinan daripada Salma binti Adi bin Najjar, lahirlah satu orang budak namanya, siapa dia? Syaibah. Syaibah bin Hashim. Kenapa letak nama Syaibah? Saya pernah cerita dulu, kerana dia lahir-lahir ada uban di kepala. Orang Arab panggil orang ada uban ni Syaibah. Jadi kalau ayah-ayah pergi Mekah, orang Arab panggil dia Syaibah, Tok Uban panggil. Dia panggil Tok Uban tu. Tapi kalau macam Pak Ngah kita rambut hitam lagi, dia panggil Syabab, orang muda lagi. Kalau Syabab ni orang muda. Kalau orang ada uban, walaupun umur 20, uban banyak kat kepala, silap pakai shampoo, dia panggil Syaibah, Tok Uban. Jadi disebabkan baby tu lahir ada uban kat kepala, maka dia letak nama Uban bin Hashim. Senang. Tak payah nak pergi tanya ustaz, ustaz nak letak nama apa anak, tak payah. Dia pakai letak, tengok rambut ada uban, letak nama anak Syaibah bin Hashim. Jadi Syaibah bin Hashim ni siapa? Syaibah bin Hashim inilah
yang mana telah dibawa oleh pakciknya daripada Mekah, iaitu Muttalib bin Abdul Manaf, adik daripada Hashim ni tadi, telah pergi ambil Syaibah bin Hashim. Maka ketika mana dia menunggang ataupun membonceng di belakang pakciknya Muttalib bin Abdul Manaf, maka orang tengok orang ini kan hamba. Maka orang pun kata, belakang kau ni Muttalib mesti Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Sebab biasa orang kaya-kaya kalau bonceng budak, belakang tu hamba. Maka kata Muttalib, ini bukan hamba, ini anak saudara aku, namanya Syaibah bin Hashim. Tapi akhirnya dalam lipatan sejarah, nama Syaibah tak terkenal macam Abu Ayub tadi, nama dia Khalid bin Zaid tak terkenal. Yang terkenal nama Abu Ayub. Begitulah Syaibah bin Hashim tak terkenal, yang terkenal Abdul Muttalib bin Hashim. Hakikatnya namanya adalah Syaibah, dan dia anak kelahiran Madinah, bukan orang Mekah. Jadi Salma binti Adi bin Najjar, Adi bin Najjar ni bapa dia. Adik beradik Adi bin Najjar inilah moyang kepada Abu Ayyub Al-Ansari ataupun Khalid bin Zaid An-Najari di Bani Najjar juga, sama macam keturunan Nabi daripada belah moyang perempuan Nabi tadi. Jadi ada hubungan kekeluargaan di sana. Sebab itu seluruh suku Khazraj, mereka ni ada kekeluargaan dengan Nabi. Jadi kalau kita tengok dalam lipatan sejarah, ketika mana orang-orang, siapa dia? Aus, kan? Orang Madinah ni dua, Aus dan Khazraj. Orang Aus dipimpin oleh siapa dia? Sahabat Nabi, yang mana dia menjadi pemimpin bagi orang Aus. Kedua-dua nama sama, Sa'ad, kan? Kedua-dua nama Sa'ad, dan kedua-duanya adalah orang muda. Kalau Khazraj, Sa'ad bin Ubadah, kedua-dua nama Sa'ad, masya-Allah. Dan orang Aus ni juga dipimpin oleh Sa'ad juga, Sa'ad bin Mu'az. Sa'ad bin Mu'az ni ketua bagi kaum Aus. Ketika orang Aus menyambut Nabi di mana Saniyatul Wada, ketika Nabi SAW datang, mereka semua sepakat ketika mana dibuat keputusan Nabi tidur di rumah ketua kampung Quba yang namanya Kalsum bin Hadam. Kalsum ni saya dah cerita dulu, nama lelaki bukan nama perempuan. Ummu Kalsum baru perempuan. Kalsum bin Hadam ni nama ketua kampung Quba. Dan tak ada pun orang petikai, tak ada orang protes, sebab mereka tahu mereka bukan keluarga Nabi. Jadi kalau tidur rumah ketua kampung pun mereka setuju. Syukur sangat dah Nabi tidur rumah ketua kampung, alhamdulillah dapat berkat kampung kita. Berbeza dengan Khazraj. Lepas Nabi duduk kat Quba 4 hari bina Masjid Quba, Nabi bergerak pergi kampung Khazraj, di mana tapak Masjid Nabawi sekarang. Di kampung Khazraj orang berebut ajak Nabi tidur rumah dia. Pelik. Sebab apa? Dekat kampung Aus orang tak berebut, orang sepakat. Orang kata tak apalah, ketua kampung kata tidur rumah saya, baik, semua setuju, tak ada pun komplain. Angkat banner ke kami bantah, kan? Kami anti ketua kampung, tak ada. Semua setuju, sebab tahu mereka ni bukan keluarga Nabi. Nabi tidur rumah, dapat tidur kat kampung kita pun okey sangat dah, tak kisahlah tidur rumah siapa. Tapi suku Khazraj, mereka tahu mereka ada hubungan keluargaan dengan Nabi. Mereka rasa setiap orang layak Nabi tidur rumah dia. Sebab tu semua ajak. Setiap orang ajak, ya Rasulullah tidurlah rumah saya, ya Rasulullah tidurlah rumah saya. Setiap orang ajak. Dan di sinilah kisah Abu Ayyub Al-Ansari bermula. Ketika mana setiap orang ajak Nabi tidur rumah dia, kata ulama, Nabi SAW telah beritahu apa, unta ini, lebih kurang mafhum, unta telah diperintahkan, di mana unta ni berhenti, kat situlah Nabi akan bermalam. Akhirnya unta Nabi berhenti dekat-dekat dengan rumah Abu Ayyub. Abu Ayyub ni rumahnya dekat depan, tapak dia depan Masjid Nabawi. Kalau kita tengok dalam kitab namanya Wasful Masjid Nabawi, ditahqiqkan oleh Syekh Jumaah Mufti Mesir dulu. Kita ada tebal macam ni tuan-tuan, cerita pasal Masjid Nabawi ni. Sebab tu kalau orang tanya, Ustaz, dekat atas kubah tu orang cerita ada mayat kat atas kubah tu, tuan-tuan buka kitab tu. Kitab tu digarap oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab tu cerita, yang tu bukan mayat, yang tu dulu tingkap, ditebuk untuk, ada cerita lah, tawasul dan sebagainya. Dia cerita tu. Kitab tu harga 300 riyal, tebal macam ni, besar dia macam ni, macam kamus. Dalam tu ada gambar dengan cerita. Cerita pasal Masjid Nabawi je. Sebab tu kalau cerita pasal Masjid Nabawi pun sebulan tak habis. Nak cerita dahsyatnya pembinaan Masjid Nabawi ni daripada zaman Nabi dulu sampai zaman sekarang. Kan, pembesaran takhir Kim Fahad.
Sampai King Fahad dia cerita macam mana pembesaran Masjid Nabawi, kenapa dia robohkan rumah ni, kenapa dia buat macam ni, dia cerita semua dalam kitab tu. Jadi dalam kitab tu diceritakan apa yang berlaku. Nabi SAW telah berhenti dekat-dekat dengan rumah Abu Ayyub. Rumah Abu Ayyub ni kat depan Masjid Nabawi. Dia ada satu kawasan tiang tu, situ dah tanda rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi tuan-tuan, masya-Allah, apa yang berlaku, Abu Ayyub telah pergi dekat dengan barang-barang Nabi, angkat barang Nabi. Senang cakap kalau bahasa kita, angkat beg Nabi. Beg-beg Nabi tu Abu Ayyub angkat letak kat rumah dia. Sebab dekat dah rumah dia. Orang lain masih lagi tawar-menawar, pujuk Nabi, ya Rasulullah, nampak gaya dekat dengan rumah saya, jom nanti di rumah saya. Tapi barang Abu Ayyub dah angkat dah. Nabi SAW, setiap orang kena ikut barang-barang dia. Barang dah tak ada, Abu Ayyub dah angkat, maka saya kena ikut barang saya. Ni tuan, bijak Abu Ayyub. Orang lain nego-nego lagi, dia tak cakap banyak dah, angkat beg letak, selesai masalah. Rumah Abu Ayyub ni 2 tingkat. Tuan-tuan jangan bayang 2 tingkat macam rumah kat Putrajaya ni. Besar rumah Abu Ayyub ni, mesti orang kaya besar. Abu Ayyub ni tuan-tuan, rumah, tuan-tuan bayangkan rumah macam tu, itu bukan rumah di zaman sahabat. Rumah zaman sahabat ni kalau tuan-tuan pergi di Madinah masih ada lagi. Ada beberapa tempat yang kita masih boleh tengok lagi rumah-rumah sahabat ni. Tapi nak tengok, kalau nak tengok banyak lagi, tuan-tuan boleh pergi di Pakistan dengan di Hadramaut di Yaman. Rumah macam ni bukan satu, punya banyak. Punya banyak rumah macam ni. Sebab tu baru saya tahu negara Arab ni kenapa Allah Ta'ala takdirkan hujan dia jarang-jarang. Rumah dia tanah liat, tuan-tuan. Kalau ke Hadramaut tu, sekali banjir, sekali hujan, dengan rumah-rumah hanyut. Bukan sofa aja hanyut. Kalau dekat Kedah, dekat mana itu banjir kan, sofa hanyut, TV hanyut kan. Ni rumah hanyut. Sekali banjir, tak ada rumah. Sekali banjir, tak ada rumah. Pening ke tu kampung, tuan. Sekali banjir, rumah tak ada. Kalau tuan-tuan nak tengok rumah macam tu, masih ada lagi. Di Hadramaut masih ada. Di Madinah masih ada beberapa lah rumah ditinggalkan untuk kita tengok sebagai replika. Dan saya alhamdulillah pernah tengok antara rumah-rumah sahabat Nabi yang masih ditinggalkan, tapi dah pecah-pecah lah. Kita pergi tengok 2 tingkat. Rumah di tanah liat, di antara selang 2 tingkat tu dia letak macam jerami. Itu bos tanah liat juga. Kita berat 93 kilo, tuan. Pijak tu rasa ni kalau bolos saja je kan. 1400 tahun usia rumah tu. Tuan-tuan bayanglah, 93 kilo punya berat pijak kita. Kalau bolos ni kan meninggal ke rumah sahabat. Jadi tuan-tuan, rumah dia ada jerami. Dia lantai tingkat 2 tu letak tanah liat sikit, boh jerami. Baik. Supaya tuan-tuan jelas, sebab cerita ni ada kaitan dengan rumah 2 tingkat. Sebab tu saya nak kena jelas kan. Tidak nanti tuan-tuan tak jelas cerita. Baik, apa yang berlaku? Abu Ayyub Al-Ansari ataupun Khalid bin Zaid Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia telah mempelawa baginda masuk ke rumah dia. Dan baginda menetap di rumah dia hampir setahun, tuan-tuan, untuk membina rumah-rumah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga membina Masjid Nabawi. Ni tuan, masya-Allah. Tapi rumah Nabi pun kita tak tahu nak sebut rumah ke nak sebut apa. Sebab kecil sangat, tuan-tuan. Kalau kita pergi dekat setengah-setengah JT, macam kita nak pergi Langkawi ke Tioman ke kat Mesir kan, ada setengah-setengah hotel kecil ni untuk transit 2-3 jam sambil nak tunggu boat ferry tu, dia panggil motel. Kecil je. Itu pun kita tak panggil hotel, motel. Bukan montel. Montel ni besar saya ni montel. Motel, dia kecil, tuan-tuan. Jadi kalau rumah ni besar. Kalau kecil kita panggil bilik. Nabi punya rumah kita sebut rumah, tapi hakikatnya bilik. Bilik kita lagi besar daripada rumah Nabi. Ni tuan-tuan, masya-Allah. Sebab itu bila mana rumah Nabi dirobohkan di zaman awal tabi'in, bila pembesaran Masjid Nabawi nak dibuat zaman Osman radhiyallahu anhu, maka Imam Said bin Musayyab radhiyallahu anhu telah menangis. Kenapa dia menangis? Imam Said bin Musayyab ni ketua bagi para tabi'in. Dia orang saleh, ulama besar dalam tabi'in. Tabi'in tu alim dah. Dia ulama, alhamdulillah. Dia ulama dalam tabi'in. Dia menangis. Orang tanya dia, alhamdulillah, kenapa kamu menangis? Dia kata, yang kena roboh bukan rumah kamu, yang kena roboh rumah Nabi. Dia kata, saya menangis kerana apa? Rumah Nabi dah dirobohkan. Bila rumah Nabi dirobohkan, sampai kiamat umat takkan dapat tahu betapa kecilnya rumah Nabi. Replika orang boleh buat, tapi replika tak sama dengan rumah betul. Sebab tu Imam Said bin Musayyab dia nangis.
ketika mana dirobohkan rumah baginda. Jadi tuan-tuan, rumah Nabi ni ialah bilik kecil-kecil dia, rumah saya Nabi SAW kan Nabi bina. Jadi Nabi duduk di rumah Abu Ayyub ni hampir 1 tahun. Dan Abu Ayyub telah minta Nabi duduk tingkat atas. Duduk tingkat atas. Dan baginda Nabi SAW kata, lebih kurang mafhum, sesungguhnya saya ni banyak orang datang ziarah. Jadi kalau tingkat atas agak susah lah orang nak kena naik atas, kan, tetamu susah. Kenapa Abu Ayyub suruh Nabi naik atas? Adakah untuk menyusahkan Nabi? Sahabat ni memang taklah menyusahkan dia, tak apa, jangan Nabi susah. Bayangkan sahabat Nabi ni 400 kilo jarak daripada Madinah ketika mana sahabat Nabi ditangkap, kan, Sa'id bin Amir ditangkap. Maka dia tanya apa kepada dia? Dia kata, nak tak engkau Muhammad dilukakan ataupun kau dilukakan? Dia kata, satu duri tercocok kat Nabi pun aku tak rela, tapi apa pun kau buat kat aku sedia. Bayangkan, Nabi bukan dekat depan dia, 400 kilo, dan bukan di bawah penguasaan orang kafir. Nabi tak duduk di bawah penguasaan orang kafir pun tu. Nabi aman. Tapi cintanya sahabat pada Nabi sampai tahap macam tu. Jadi kenapa Abu Ayyub suruh Nabi duduk atas dan susahkan Nabi ke? Tidak. Tetapi tuan-tuan, adab dia terhadap baginda Nabi SAW, itulah adab yang ada pada orang kita. Alhamdulillah. Apa dia tuan-tuan? Quran kalau letak kat bawah, walaupun Quran tu Quran lama ataupun lembaran, selai je jatuh kat bawah, kan. Jarang tengok orang Melayu kata, tu Quran tu letak atas lah, biasa, dia macam muka tak ada apa-apa. Dia akan jadi macam satu macam. Dia akan rasa, Quran tu letak atas. Kita akan rasa macam tu. Kita kan orang Melayu macam tu. Kalau letak dia macam bukan Melayu sangat lah kot, mungkin campur-campur dia rasa. Tapi kalau Melayu tu, dia akan rasa macam Quran tu. Ataupun kalau letak Quran pun tulisan Jawi. Itu apa tu? Cuba tengok apa tu? Kita akan alert benda tu. Kita akan macam current. Kita akan macam terasa. Itu Quran. Bayangkan Abu Ayyub sekarang ni berhadapan dengan insan yang Quran diutuskan kepada dia. Yang ni lembaran, yang baginda ni Quran diutus kepada dia. Bagaimana mungkin Abu Ayyub nak jalan ke atas, Nabi kat bawah, kan? Abu Ayyub punya fikir sampai tahap macam tu, Masya Allah. Sayangnya pada baginda. Tapi disebabkan baginda suruh duduk atas, maka dia pun duduk atas. Tuan-tuan yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, Abu Ayyub telah buat apa? Abu Ayyub telah duduk di satu sudut, kata ulama. Satu sudut. Dia dengan keluarga dia, dia cakap jangan bergerak. Takut apa? Berjalan atas Nabi. Sampai tak macam tu, risau. Duduk satu sudut. Apa yang berlaku tuan-tuan? Tengah duduk-duduk tu tertumpah air. Seperti yang saya gambarkan pada tuan-tuan supaya tuan-tuan jelas tadi, rumah mereka 2 tingkat jerami. Kalau 2 tingkat macam rumah kita, tumpah mana jatuh ke bawah. Tapi sebabkan jerami, dia khawatiri menitis ke bawah. Sebab tu saya cerita awal tadi tu, 2 tingkat jerami tu supaya tuan-tuan nampak kenapa Abu Ayyub takut. Bila air jatuh, Abu Ayyub jadi takut. Air jatuh atas Nabi SAW. Kita kalau jalan, air aircon jatuh kat kepala pun kita, aircon rumah siapa ni? Nitis kat muka kita kan. Bersyukur aircon aircon kat Malaysia. Kalau aircon kat Mekah, dia turun sekali dengan tek burung pati tu kan. Bekas sebab burung pati dia berak kat tempat aircon tu kan. Turun sekali dengan tek burung pati. Jadi tuan-tuan, Abu Ayyub punya risau. Apa yang berlaku? Selimut yang dia ada satu je, sebab lain dah khidmat kat Nabi. Maka selimut tu diletak kat air tu supaya serap air tu tak jatuh kat bawah. Jadi malam tu sejuk, satu keluarga kesejukan. Selimut basah, punya sayang kat Nabi. Akhirnya apa berlaku? Menjadi asbab besoknya demam. Nabi SAW dapat tahu berita tu tuan-tuan. Nabi suruh Abu Ayyub duduk bawah, Nabi duduk atas. Sebab tahu betapa sayangnya kepada Nabi, sehingga kan satu keluarga ni demam. Semata-mata kerana muliakan baginda Nabi SAW. Kata ulama, bagaimana Abu Ayyub memuliakan tetamu dia. Kita kalau tamu datang mungkin Toto kan. Toto pun dah lama lah punya Toto kan. Saya dengar seorang syekh kata, kita kena beli tilam yang mahal sikit satu dua ke, bantal mahal sikit 1-2. Untuk siapa? Untuk tetamu gitu. Dahsyat kan. Kita pun tak pernah terfikir benda tu. Kita pakai bantal elok. Tamu datang, bantal anak kita, gambar Hello Kitty kita bagi kat tamu.
Toto narita berbekas kencing anak kita bagi kat tamu. Tapi Abu Ayyub ajar macam tu tuan, semua selimut bagi kat Nabi. Dia tak ada selimut dalam tu. Cerita ni sahabat Nabi ajar kita bagaimana muliakan tetamu. Tanda dalam hadis yang saya sebut, tanda orang beriman pada hari akhirat, fal yukrim dhaifahu. Dia memuliakan tamu dia. Masya-Allah. Dan baginda Nabi bagi tahu kepada Abu Ayyub, sesungguhnya aku didatangi oleh makhluk yang kamu tak nampak, ini malaikat. Dan malaikat ni tak boleh bau yang pelik-pelik. Maka kata Al-Habib Umar bin Hafiz mengatakan apa? Habib Umar kata Abu Ayyub telah keluarkan benda-benda yang berbau dalam rumah dia, termasuklah bawang pada ketika itu. Nak bagi tahu benda-benda yang berbau ni, bau yang kurang menyenangkan ni, malaikat kurang suka. Malaikat suka bau wangi-wangian, bau yang enak, bau yang sedap, insya-Allah. Cuma itu tidaklah menjadi dalil pengharaman untuk apa? Bawang, pengharaman masak petai, pengharaman ikan masin. Tanya main ikan masin kat tempat kita okey goreng. Goreng kat Arab polis datang. Orang tinggal atas dia buat polis. Dia kata bau habis rumah kita, dia orang isap apa orang ni? Kan rokok ke apa benda ni? Ikan masin tuan kita goreng. Kan? Ikan pekasam. Bau tingkat atas Arab pening. Report polis tuan, jangan main-main. Polis datang kata kau buat apa ni? Pembakaran apa ni? Kita goreng ikan je. Ikan apa bau macam ni? Ni ikan dah tak elok, ikan rosak dia kata. Kan? Ikan rosak yang kita suka. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Abu Ayyub ni telah khidmat Nabi setahun. Dan di rumah Abu Ayyub telah tersimpan satu surat yang disimpan daripada orang-orang sebelum Abu Ayyub, itu atuk nenek Abu Ayyub, keturunan Abu Ayyub sebelum zaman hayat Nabi SAW. Ketika mana satu orang raja bernama Tubba. Satu orang raja di Yaman. Yaman dulu ada satu orang raja namanya Tubba. Tubba raja yang nak membesarkan empire dia telah serang banyak negara, banyak kampung, banyak kota, banyak negeri untuk besarkan empire. Sehinggalah Tubba sampai di Yathrib. Zaman ni berlaku sebelum zaman Nabi lahir. Dia serang siang malam orang kampung Yathrib, orang kampung Madinah dulu nama Yathrib, masak bagi dia makan. Terkejut dia, pelik kampung ni. Jarang kan orang maki kita masak bubur kacang atas rumah dia, jarang. Kalau berlaku ni tuan-tuan, ni memang wali lah, pergi minta doa kat dia. Jarang orang maki kita, fitnah kita, hamun kita, masak nasi Arab hantar rumah dia. Dahsyat. Ini akhlak kelas A tuan. Kan? Kita diam tak balas tu dah bagus dah. Tapi dahsyatnya bagi hadiah. Ni kan akhlak dahsyat. Jadi Tubba kata pelik ni. Besok serang lagi, bunuh bapak dia, bunuh abang dia, bunuh pakcik dia. Malam masak bagi makan lagi. Dia macam ni sedap dah tu masak. 3 hari berturut-turut dia serang siang malam orang yang masak bagi makan. Dia panggil pendeta, dia kata ni kampung apa ni? Tak pernah kita jumpa dalam sepanjang kita menjajah kampung-kampung orang ni, tak jumpa kampung pelik macam ni. Kata pendeta, kalau dalam kitab kita cerita, inilah kampung tempat tinggal Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman akan tinggal di kampung yang orang sifatnya begini, suka bagi orang makan, walaupun buat tak baik dekat dia. Masya Allah. Maka kata Tubba, jika begitu, batalkan niat untuk besarkan empire, kita akan duduk sini sampai mati. Pindah ke Madinah, duduk di Yathrib. Dia buat satu rumah. Dia kata inilah rumah tempat tinggal Nabi akhir zaman. Dan dia buat satu rumah lagi, ni rumah saya. Dan dia tulis satu surat, ni surat untuk Nabi akhir zaman. Dia kata jika saya hidup di zaman kamu, saya akan berjuang bersama kamu. Surat tu diwariskan kepada keluarga dia. Kata ulama, dia wariskan sampailah ke tangan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu. Dan ketika Nabi datang, surat tu diberikan kepada baginda. Tuan-tuan bayang, Tubba ni tak Islam. Tak Islam, tak beriman pada Allah, tapi ada keinginan untuk berjuang bersama dengan Nabi SAW. Dan kata ulama, tapak rumah yang Tubba bina rumah Nabi akhir zaman tu dah tak ada zaman waktu Nabi datang. Tapi tapak rumah tu ditakdirkan Allah Abu Ayyub bina rumah dia. Maka kata ulama, sebenarnya bukan Nabi tumpang rumah Abu Ayyub tumpang rumah Nabi. Ni ulama sebut, bukan Nabi tumpang rumah Abu Ayyub, tapi Abu Ayyub tumpang rumah Nabi SAW.
Tuan-tuan, Abu Ayyub Al-Ansari berjuang bersama baginda dalam banyak peperangan. Dan kita pun tahu Abu Ayyub sahabat Nabi yang terkenal, sangat hebat. Dan dia punya 3 anak lelaki. Ketika setelah wafat baginda di zaman Abu Bakar, Abu Ayyub terus berjuang. Kata ulama, sehinggalah usia Abu Ayyub ni mencecah 87 tahun. Ada tu kat sini, ayah-ayah kita umur 87 tahun. 87 tahun. Riwayat lain kata 93 tahun. 93 tahun. 7 tahun lepas kita pernah keluar dakwah di Sungai Petani. Datuk Wan pun keluar sekali. Jumpa Pak Ngah, nama dia Pak Ngah juga. Orang paling tua di Sungai Petani, 105 tahun umur. 105 tahun. Pergi masjid 5 waktu. Kan? Budak 15 tahun pun tak aktif macam dia. 105 tahun tunjuk kat metro ni. Metro muka depan, Pak Ngah masuk metro. Umur 105 tahun. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala beri keberkatan kepada satu orang, kata ulama, kepada usia dia, sehingga kan di hari tua dia pun sihat macam di waktu tua. Dan ia tidak bermakna kalau orang tu orang masjid tiba-tiba dia sakit tak pergi masjid, tak bermakna Allah tak beri keberkatan kepada dia. Tidak pula. Allah Ta'ala nak naikkan darjat dia pula. Kerana kata ulama, ada setengah-setengah manusia yang Allah Ta'ala nak letakkan dia di syurga tingkat 6 contoh. Tapi amal dia tu tak melayakkan dia untuk sampai ke syurga tersebut. Tahajud 2, on off. Kadang-kadang bangun, kadang-kadang tak bangun. Duha 2. 50 tahun, 40 tahun, 30 tahun hidup, 2 tu tak tambah-tambah. Upgrade sikit, 4 rakaat. Handphone daripada Oppo dah tukar Huawei, kan? Tahajud masih 2 lagi. Masih kuliah Qul Huwallah. Upgrade sikit. Rakaat pertama Yasin, rakaat kedua Al-Mulk. Lama sikit beri. Kan? Ini tak tu je. Maka apa yang berlaku? Allah Ta'ala uji dia sikit dengan satu kesakitan, satu ujian, yang mana dengan ujian itu dia bersabar, menjadi asbab Allah naikkan darjat dia sehingga dia layak masuk surga tingkat 6. Di akhirat orang tak diketikai dia. Kenapa kau surga tingkat ni? Dulu aku pernah diuji sekian-sekian. Memang patutlah kau layak masuk surga tingkat ni. Tapi kalau nak cerita amal dia, 2 rakaat duha saja, maka orang akan petikai. Kau 2 rakaat je, macam mana kau layak masuk surga tingkat 6? Maka disebabkan itu, kata ulama, ada setengah masalah lebih ujian kepada dia untuk naikkan darjat dia, naikkan martabat dia di akhirat nanti untuk dekat dengan baginda Nabi SAW. Baik. Jadi Abu Ayyub ni tuan-tuan yang mulia, akhir-hayat dia ada riwayat sebut 87 tahun. Ada kata 93 tahun. Apa yang berlaku? Dia mendengar satu rombongan akan dihantar ke kota Konstantinopel. Konstantinia dalam bahasa Arab kan. Konstantinopel ni satu kota yang kini kita panggil Istanbul. Dulu Konstantinopel. Dan Istanbul ni tuan-tuan yang mulia di bawah Byzantine. Byzantine Rome. Dia punya pemerintahan ketika itu dah berlaku perselisihan. Perselisihan di antara fahaman mereka dalam Kristian, mazhab-mazhab mereka. Perselisihan itu telah menyebabkan pertembungan berlaku di antara pemerintah Rom di Italia dan pemerintah Rom di Istanbul ataupun di Konstantinopel. Dia ada clash. Jadi apa yang berlaku? Abu Ayyub dengar cerita rombongan sahabat nak dihantar ke sana. Maka dia begitu gembira dan dia sediakan diri dia. Maka anak Abu Ayyub bagi tahu, wahai ayahku, usia ayah dah tua sangat, masya-Allah. Ayah tak payah pergi, ayah duduk Madinah saja. Kami akan gantikan tempat ayah. Sebab kalau orang tanya ni anak siapa, saya akan cakap ni saya anak Abu Ayyub. Yang ni pula anak siapa? Anak Abu Ayyub. Yang ni pula anak Abu Ayyub. 3 orang anak Abu Ayyub. Maka Abu Ayyub akan dapat nama. Jadi Abu Ayyub tak payah pergilah. Abu Ayyub duduk Madinah. Macam kita kan, saya tak boleh pergi mana Ustaz, nak keluar dakwah pun tak boleh dah Ustaz, tua dah Ustaz. Saya duduk rumah je lah, duduk masjid sajalah, tak boleh pergi mana dah. Nak buat apa pun tak boleh dah. Ini berlaku pada Abu Ayyub 87 tahun. Ada riwayat kata 93 tahun. Anak dia kata tak payah pergi dah. Abu Ayyub kata apa? Sesungguhnya saya telah membaca ayat Al-Quran dalam surah Taubah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, infiru khifafa wa thiqala. Berangkatlah ke jalan Allah untuk menyebarkan agama dalam keadaan senang ataupun susah. Bila saya dengar ayat ni, kata Abu Ayyub, saya tak rasa senang tinggalkan rumah. Hati saya tak sedap. Berangkatlah, kata Allah, ke jalan Allah, menyebarkan Islam
berangkat senang ataupun susah, maka saya sedia untuk berangkat. Maka Abu Ayyub telah berangkat bersama dengan anak-anak dan rombongan. Ketika itu tuan-tuan, kota-kota besar termasuk Damsyik, Madinah pun sama, Istanbul ataupun Konstantinopel waktu tu, kota-kota besar ni ada pintu gerbang. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi di luar negara ni, pintu-pintu gerbang ni masih ada lagi. Kalau di Istanbul tu masih ada lagi. Sampai sekarang masih ada lagi serpihan-serpihan pintu gerbang tu lah. Di Madinah pun sama, di Damsyik pun sama, di Yaman pun sama. Kota-kota besar ni macam di Sana'a, Babul Yaman, punya besar kan. Kalau di Jeddah tu Babul Mekah, nama dia Babul Mekah, pintu nak pergi Mekah. Saya pelik juga, Mekah punya jauh 70 kilo, pintu dia ada dekat Jeddah. Rupanya itulah pintu yang tok nenek kita naik kapal, turun dekat pelabuhan Jeddah, masuk pintu tu. Nama dia Babul Mekah, Bab Mekah. Dekat situ ada jual kurma, jual coklat, jual kismis. Saya kata, siapa yang nak beli ni? Rupanya daripada zaman tok kita dulu, memang keluarga dia orang berniaga sini. Jadi bila tok kita nak balik, situlah beli coklat, situlah beli kismis, beli kacang, naik kapal, balik tanah Melayu. Sebab itu pintu gerbang tu masih ada. Jadi tuan-tuan, bila Abu Ayyub dan rombongan ni sampai, kata ulama, berdekatan, pintu gerbang ni besar, dan Abu Ayyub ni dia sakit dalam perjalanan, dan perlu melepasi pintu gerbang tu. Dan kenapa sahabat Nabi bersemangat sangat nak pergi sana? Kan? Ada orang kata kan, sini pun tak habis lagi dakwah, kenapa nak pergi jauh-jauh? Semangat sangat nak pergi sana, buat apa? Kerana ada hadis Nabi SAW. Hadis baginda menyebutkan bahawa akan ada satu ketika yang mana pemimpin-pemimpin yang hebat, pemimpin yang baik, tentera-tentera yang baik akan menawan Konstantinia, iaitu Konstantinopel. Jadi jemaah sahabat ingin dalam hadis tu mereka nak mencapai cita-cita Nabi tadi. Sebab itu ada orang tanya, ustaz pergi dakwah jauh-jauh sangat, kan? Sampai ke Jerman, sampai ke Norway, buat apa pergi jauh-jauh sangat? Sampai ke negara orang putih sana. Sebab nak merealisasikan hadis Nabi dalam riwayat sebut oleh Bukhari Mafhum, akan datang satu ketika Bani Asfar akan masuk Islam dengan dakwah dan tanpa dakwah. Jadi kita nak realisasikan hadis Nabi tu, mudah-mudahan asbab kita pergi itulah dia orang dapat hidayah. Azan, kita berjam mana azan, disambung sikit. Pak Bilal mana? Bilal bin Rabah. Rupa nama sahabat.
Baik tuan, kita sambung sikit lagi. Nak ambilkan kisah ni terus. Jadi pertemuan akan datang kita tukar kisah sahabat lain pula, insya-Allah. Baik, jadi Khalid bin Zaid ataupun Abu Ayyub Al-Ansari tadi dalam perjalanan dia sakit. Sebab apa dia nak pergi? Nak menunaikan hasrat hati Nabi. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, kelebihan orang yang menunaikan hasrat hati Nabi ni, Allah tunaikan keinginan dia. Itu kelebihan paling besar lah. Siapa-siapa saja yang tunaikan keinginan hati Nabi, Allah tunaikan keinginan dia. Apa keinginan hati Nabi? Banyak. Antaranya, hadis kita jumpa dalam kitab hadis banyak. Antaranya, keinginan hati Nabi, setiap hati umat ni ada surah Al-Mulk. Itu contoh. Jadi kalau tuan-tuan hafal surah Al-Mulk, apa berlaku? Tuan-tuan sempurnakan salah satu daripada cita-cita Nabi. Apa yang Allah akan bagi? Allah sempurnakan hajat tuan-tuan. Hari ini kita nak hajat kita disempurnakan, tapi kita tak sempurnakan cita-cita Nabi, kekasih Allah. Sebab itu kalau pergi umrah, antara tempat yang tuan-tuan kena niat miqat selain daripada di Bir Ali, di Ji'rana, selain daripada di Tan'im, ialah di Hudaybiyah ataupun Sumaisi, nama lain dia. Nama kampung dia Sumaisi, nama tempat perjanjian tu Hudaybiyah, di Bai'ah Ridwan tu kan. Kenapa? Kerana Nabi bersama 1,400, riwayat lain kata 1,500 orang sahabat nak pergi buat umrah, tapi terhalang. Berlaku perjanjian Hudaybiyah, Nabi balik. Sahabat sedih betul tak dapat buat umrah waktu tu. Kata ulama, 1,400 ataupun 1,500 orang sahabat tu yang koyakkan perasaan dia semata-mata untuk taat Nabi tu, Allah jamin syurga. Dan mana-mana orang yang selepas itu datang ke Hudaybiyah, niat umrah di sana dan pergi buat umrah, maka mereka telah menyempurnakan cita-cita Nabi dan 1,500 orang sahabat yang nak buat umrah di Hudaybiyah tapi tak dapat, terhalang. Orang yang pergi niat umrah kat situ, dia menyempurnakan cita-cita Nabi. Bayangkan, Masya Allah. Jadi cita-cita Nabi ni banyak. Jadi antaranya menawan kota Konstantinopel. Maka sahabat bersungguh-sungguh dalam perjalanan Abu Ayyub meninggal dunia tuan-tuan. Tapi sebelum meninggal, Abu Ayyub wasiat, kalau saya syahid, tanam saya di tempat yang paling hujung yang kamu boleh pergi. Sahabat Nabi paling hujung mana kamu boleh pergi, situ tanam saya. Masya Allah. Ni Abu Ayyub, bila dia meninggal, jenazah dia diusung, ditanam kat mana tuan-tuan? Tak jauh daripada pintu, hampir-hampir dengan pintu gerbang. Paling hujung sahabat sampai pintu gerbang, dekat-dekat dengan pintu gerbang. Tapi sekarang pintu gerbang tu dah tak ada lah. Tapi kalau tuan baca dalam kitab sirah, yang tu diceritakan. Baik, apa yang berlaku? Disemadikan di sana jasad Abu Ayyub. Masya Allah, disemadikan di sana. Dan kenapa kata ulama Abu Ayyub buat macam tu? Sebab seluruh para nabi, seluruh para sahabat, di mana mereka meninggal, di situ ditanam. Mana meninggal, situ tanam. Sebab itu tuan-tuan, kalau ada keluarga tuan-tuan meninggal kat Sabah ke, meninggal kat Mesir ke, anak belajar Mesir meninggal, orang Melayu ramai juga duduk di England. Kalau tuan pergi di Liverpool, di Manchester, ramai orang Melayu duduk dekat England. Dan sebahagian dia orang dah tempah. Kalau dia meninggal, jenazah dia diterbangkan tanam dekat Malaysia. Dah tempah dah. Kalau tuan jumpa pakcik-pakcik tu, dia kata pakcik dah tempah dah. Kalau meninggal tak nak tanam sini, nak tanam kat Malaysia. Sedangkan tuan yang mulia, yang diajar dalam Islam, di mana kita meninggal, di situ ditanam. Kenapa orang Melayu kita ni kalau meninggal dekat satu tempat, katalah tak jauh, Sabah je, ataupun meninggal kat Kelantan, bukan jauh pun Kelantan, tak, tanam kat Johor lah, ambil tanam kat Johor. Kenapa? Kerana dia set dalam otak kita ni, kita set, kalau nanti siapa nak pergi ziarah jauh-jauh gitu, nanti kubur naik dalam. Sebab kita dah set macam tu. Kubur tanam kat tepi rumah pun tak ziarah, cerita dia. Kalau orang tak nak ziarah ni tuan-tuan, tepi rumah pun tak nak ziarah. Tapi kalau tuan-tuan meninggal sebagai orang soleh, orang beriman pada Allah, Allah akan ambil tanggungjawab untuk jaga makam tuan-tuan. Walaupun meninggal di hujung-hujung dunia. Ada makam sahabat Nabi, kalau tuan pergi di Palestin, makam sahabat, ada makam sahabat di kawasan Israel jajah. Orang Palestin pun tak boleh masuk, kita pun tak boleh masuk, orang Islam tak boleh masuk. Siapa jaga tu? Allah Ta'ala gerakkan hati satu keluarga Yahudi ni, dia yang jaga makam sahabat tu, dia yang bersihkan. Dia tak ada kaitan langsung dengan sahabat tu.
Allah jaga. Tuan-tuan pergi di Sirhin di India, atau kawasan tak jauh dengan Pakistan, nama Sirhin, jauh daripada Delhi. Ada 9 kubur Nabi Allah, Nabi-Nabi zaman dulu. 9 kubur, besar-besar kubur dia. Kampung tu seorang Islam pun tak ada. Satu kampung Sing, orang Sing, serban tak ada ekor. Serban besar kan, serban besar tapi Sing. Kita datang, dia tengok kita Islam, dia tunjuk, dia tahu dah nak pergi kubur tu lah, nak pergi ziarah kubur. Seorang Islam pun tak ada. Apa kerja Sing ni? Bersihkan kubur, jaga kubur Nabi-Nabi. Sebab kalau meninggal di atas jalan saleh, Allah ambil tanggungjawab untuk jaga makam kita. Sebab tu jangan risau tuan. Tapi Abu Ayyub dia wasiatkan apa? Bukan hantar balik Madinah. Kalau saya meninggal, tanam saya di destinasi terakhir kamu boleh pergi. Kenapa? Kerana kata ulama, sahabat Nabi nak bagi tu umat sampai kiamat, yang para sahabat bukan masih hidup je bergerak di jalan Allah, sebarkan Islam, tapi dah mati pun jenazah dia bergerak di jalan Allah SWT. Bayangkan. Ini sahabat, insya-Allah. Dan tuan-tuan yang dimuliakan Allah SWT, Abu Ayyub ditanam tak jauh daripada pintu gerbang. Dan selepas waktu itu orang tak tahu di mana makam Abu Ayyub. Sebab sahabat Nabi pergi tak dapat menembusi kota Konstantinopel yang hebat ketika itu. Ketika itu ketenteraan Konstantinopel begitu hebat. Sehinggalah zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu yang mulia, hampir dekat sekian lama, berhari-hari nak tembus kota itu tak lepas. Sehingga Muhammad Al-Fatih dah berkemah keliling tembok tu, dah tak tahu nak buat apa dah ni. Macam mana kita nak tembus tembok ni? Macam mana kita nak lawan mereka ni? Nak menembusi tembok mereka ni? Sehingga Muhammad Al-Fatih telah mengasingkan diri dia, termenung seorang-seorang. Fikir nak buat macam mana ni? Umur 21 tuan-tuan. 21 tuan-tuan, masya-Allah. Umur 21 waktu tu. Sebab ayah dia meninggal awal, dia diganti jadi raja muda. 21, tapi hebat, masya-Allah. Dan raja-raja dulu dia bersama mereka ulama. Tuan-tuan pergilah raja-raja dulu punya kubur, biasa sebelah dia ulama yang menjadi rujukan dia. Tuan-tuan pergi di Kota Tinggi, ada kampung nama Kampung Makam. Ada kubur Sultan Mahmud Mangkat Dejulang. Sebelah ada satu kubur. Kubur siapa? Guru dia. Ulama-ulama, raja-raja dulu, dia ada ulama menjadi rujukan dia. Ni raja dulu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan yang mulia, Muhammad Al-Fatih ni bapa dia wariskan satu orang alim yang besar, namanya Hazrat Syekh Aqsyamsuddin rahmatullah alaih. Aqsyamsuddin ni satu ulama yang sangat hebat, berketurunan Kurdish, keturunan Salahuddin Al-Ayyubi punya keturunannya, Kurdish ni, masya-Allah. Ulama yang hebat, masya-Allah, janggut dia panjang kan, pakai serban besar ni, Aqsyamsuddin. Dia dapat berita Muhammad Al-Fatih telah mengasingkan diri, termenung, tak tahu nak buat macam mana. Tawajuh pada Allah, minta petunjuk daripada Allah. Maka guru dia datang dalam keadaan tersenyum. Dia kata, wahai anak muridku, janganlah kau bersedih lagi. Malam tadi aku mimpi Abu Ayyub. Abu Ayyub kata, pergi ziarah makam dia dekat tempat sekian-sekian. Jom kita pergi tengok. Dia pun pergi. Pergi tu kan, gali, betul-betul ada makam sahabat kat situ. Ada makam sahabat Nabi SAW kat situ. Yang kita dengar cerita, yang bila digali nampak kaki dia. Setiap orang cium kaki Abu Ayyub, sehinggalah Muhammad Al-Fatih nak cium tak dapat. Kaki itu termasuk ke dalam, masya-Allah. Dan di situlah pintu, di tepi pintu gerbang, daripada situlah Aqsyamsuddin beritahu, wahai anak muridku, sesungguhnya Abu Ayyub ni ialah inspirasi kita. Dia beritahu, ini titik akhir kami. Titik mula kamu patut dari sini, dan kamu boleh menembusi kota ni. Rupanya kawasan tempat Abu Ayyub disemadikan tu, kawalan dia tak berapa ketat. Tu antara sebab dia lah. Dan berlaku kepincangan politik dalam Konstantinopel, yang mana pertembungan Kristian berlaku di sana, yang menyebabkan akhirnya orang Islam dapat. Cerita dia panjang lah, tapi itu antara lah cerita dia. Jadi Abu Ayyub punya makam itu yang mulia, sekarang ni di satu kawasan dipanggil Sultan Ayyub. Ada satu kawasan dekat Turki ni dipanggil Sultan Ayyub, dekat Istanbul. Sultan Ayyub ni siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Masjid dia cantik, besar, masya-Allah. Dan keliling tu ialah Maqbarah Al-Fatih, makam ulama-ulama yang hebat, masya-Allah. Disemadikan di sana. Dan ada anak Melayu kita ditanam di sana dulu. Kita pernah dengar dalam 7 tahun lepas, nama Ahmad Ammar kan ditanam di sana. Dan tuan-tuan kalau berpeluang pergi ke sana, tuan-tuan boleh ziarah. Tapi cuma tembok tu dah tak ada lah, sebab orang Islam dah masuk habis.
Tembok yang tinggal, tembok yang belah sini, kat belah-belah laut ni ada tinggal lagi. Dan dalam rombongan Abu Ayyub, sikit lagi nak bilang, dalam rombongan Abu Ayyub tuan-tuan yang mulia, bersama sahabat tadi, antaranya yang syahid di Istanbul ni siapa dia? Satu orang sahabat nama Hazrat Abdurrahman Sami rahmatullah radhiyallahu ta'ala anhu. Abdurrahman Sami ni ditugaskan, sahabat Nabi ni dia pecah pasukan. Kamu pergi sana, kamu pergi sana, kamu pergi sana, untuk cuba masuk. Walaupun tak berjaya tembus, tapi mereka telah buat usaha. Masya-Allah. Macam orang cakap lah, kamu tak berjaya pun Islamkan dia, tapi kita telah buat usaha. Usaha untuk ajak orang pada Allah. Kita dah ajak orang pergi masjid. Ke akhirat Allah tanya kita, kita boleh jawab, kita dah usaha untuk ajak orang. Jangan tak usaha apa-apa. Jadi tuan-tuan yang mulia, apa yang berlaku? Abdurrahman Sami' ni sahabat Nabi yang berani. Apa yang berlaku? Dia pergi keliling tembok. Ni berlaku zaman Abu Ayyub ni. Abu Ayyub dah syahid dalam situ. Dia pergi keliling tembok, cari mana kawasan yang dia boleh melepasi tembok, dapat masuk ke dalam. Ni sahabat punya fikir sampai tahap macam tu tuan-tuan. Sahabat Nabi ni hati mereka ada Allah, tak ada ghairullah, tak takut langsung dengan siapa-siapa pun. Pergi seorang-seorang, kata ulama. Dia jadi jemaah perisik, seorang-seorang pergi reki-reki bertembung dengan tentera Konstantinopel. Apa yang berlaku? Mereka serang dia lawan sehingga dia dibunuh dan dia syahid. Bila dia syahid, tuan mulia, apa berlaku? Allah sempurnakan hajat dia. Apa dia? Jasad dia dibawa masuk ke dalam. Nak jumpa raja, tapi dah meninggal lah sahabat ni. Bawa masuk ke dalam, letak depan raja. Inilah dia, orang Islam yang telah cuba untuk masuk. Dan akhirnya raja kata tanam jasad dia kat belakang sana, dekat dengan Hagia Sophia, dalam tembok. Jenazah sahabat ni dia tanam dalam tembok. Sebelum meninggal nak pergi cari cara nak masuk tembok, Allah tunaikan hajat dia, dia tanam dalam tembok. Makam dia terletak di antara Hagia Sophia dan pergi Masjid Biru. Sebelum ni saya dah pergi Turki banyak kali ni tuan. Saya rasa banyak kali saya dah pergi Turki. Saya pun tak tahu ada makam kat situ. Baru ni kita pergi keluar dakwah di Turki, satu orang Maulana bawa saya, kata, jom kita pergi belakang tu. Saya kata, ada apa Maulana? Jom ikut tengok. Dia tulis situ, makam sahabat Nabi Abdurrahman Sami' radhiyallahu anhu. Dia tulis situ sejarah dia, rombongan bersama dengan Abu Ayyub bergerak dan dia telah syahid, dibunuh, jenazah dia telah ditanam di sini bersama. Orang lalu lalang, orang tak tahu itu makam. Ada tulisan besar, tapi kita tak perasan. Masya-Allah. Orang yang mengkaji sirah, dia tahu rupanya, masya-Allah, kat situ. Saya search kat Google pun tak jumpa. Maksudnya geng-geng travel ni pun tak pernah tahu pun tempat tu kat situ. Sebab kita biasa kalau pergi Turki ni ziarah Sultan Muhammad Al-Fatih, ziarah Abu Ayyub Al-Ansari, Hagia Sophia tu kita pergi, Masjid Biru kita pergi. Tapi ni tengah-tengah kita tak perasan ada satu makam sahabat Nabi yang hebat juga, yang mana meninggal syahid di Turki. Namanya siapa dia? Abdurrahman Sami' radhiyallahu ta'ala anhu. Betul, hebat sahabat. Jadi tuan-tuan, asbab korban sahabat itulah akhirnya beberapa tahun kemudian, ratus tahun kemudian, Allah Ta'ala futuh, buka Konstantinopel. Dan hari ini kita boleh lihat kota yang begitu banyak masjid, tuan-tuan. Masjid yang begitu banyak, sekali azan penuh satu Turki didengar azan, insya-Allah. Bayangkan, dulunya tempat Kristian. Bahkan Hagia Sophia ditukar menjadi masjid di zaman siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih, masya-Allah. Itu tuan yang mulia, ni kisah Abu Ayyub Al-Ansari. Rumahnya di Madinah, makamnya di Istanbul. Namanya Ansar, tapi meninggal sebagai muhajirin. Sahabat Nabi ni dua je, kata ulama, sama ada hidup sebagai muhajirin ataupun ansar. Kerana Allah beritahu dalam Quran, mukmin ni ada dua je, tuan-tuan. Tuan-tuan nak jadi A ataupun jadi B. Allah beritahu dalam Quran, walladzina hajaru wajahadu fi sabilillah. Orang yang berhijrah, bermujahadah, susah payah di jalan Allah menyebarkan Islam. Ataupun yang kedua, walladzina awaw wa nasaru. Walladzina awaw tu apa? Walladzina awaw ni orang yang menyediakan tempat, menyediakan rumah untuk mudah orang dakwah, menyediakan surau dia mudah untuk orang buat dakwah. Mudahkan orang buat dakwah, bukan halau orang buat dakwah, mudahkan orang. Mudahkan orang buat dakwah. Walladzina awaw, macam Abu Ayyub bagi rumah supaya Nabi duduk. Sahabat Nabi yang lain bagi sahabat-sahabat muhajirin duduk di rumah dia. Walladzina awaw wa nasaru, dan dia bantu. Ulaika humul mu'minun haqqan, kata Allah. Kedua-dua mereka lah orang yang punya iman sebenar-benar iman. Bukan saya beritahu, Allah beritahu. Tuan-tuan yang dimuliakan Allah Subhanahu taala, sahabat dua je. Kalau tak jadi muhajirin, jadi ansar. Abu Ayyub, tuan-tuan yang mulia, nama dia pun Ansar, Abu Ayyub Al-Ansari, tapi tak meninggal sebagai Ansar, meninggal sebagai muhajirin di kota Istanbul. Itu tuan yang mulia, benar kisah sahabat ini menjadi iktibar.
kepada saya yang bercakap, kita yang mendengar, moga Allah SWT terima kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT beri taufik kepada kita, ada keinginan tolak untuk kita menjadi orang yang bergerak menyebarkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah baru-baru ni tuan-tuan yang mulia, kita pergi beberapa negara alhamdulillah untuk atas maksud kerja dakwah. Kita bergerak daripada bulan Jun, kita bergerak daripada Mesir. Daripada Mesir kita masuk pergi ke Turki, daripada Turki kita pergi ke Uzbekistan, daripada Uzbekistan kita pergi ke Yaman, masuk Hadramaut, ziarah para habaib semua. Daripada sana kita keluar dakwah ke Kyrgyzstan. Semua negara-negara yang tuan-tuan dengar dalam 3 Abdul. Kyrgyzstan. Daripada Kyrgyzstan kita pergi ke Turki balik. Daripada Turki kita masuk Bosnia, jalan darat. Bosnia kita masuk Kroasia, kita masuk Austria, Slovenia, kita masuk Jerman, kita masuk France. Daripada France kita masuk Belgium. Daripada Belgium kita pergi ke kita pergi ke Denmark. Daripada Denmark masuk Norway pergi Sweden, dan kita balik sampai ke Switzerland. Daripada France kita balik Malaysia. Jadi tuan-tuan, kita bergerak untuk apa tuan-tuan? Maksud yang sama, untuk bawa manusia pada Allah. Setiap orang kita jumpa, kita beritahu perkara yang sama. Tuan, dunia sangat sementara, akhirat kekal. Dunia sangat sementara. Kalau kaya sementara. Tuan ada rumah besar, sementara akan ditinggalkan, waris akan ambil. Tapi kalau akhirat selama-lamanya, rumah yang besar kekal abadi selama-lamanya. Miskin yang sementara. Ke akhirat kalau susah selama-lamanya. Itu yang kita cakapkan. Ajak manusia pada Allah, jumpa orang Islam kita. Bahkan disebabkan asbab daripada pandemik ni, ramai orang diuji. Kita pergi di Yaman, ada orang berkurung dalam rumah, tuan. Berkurung dalam rumah. Dan dekat setahun lebih tak keluar rumah. Duduk rumah aja. Kita pergi ziarah, jadi keluar-keluar, dia kata, "Kamu daripada mana?" Dia kata, "Daripada Malaysia, masya-Allah." Buat apa ni? Kita keluar dakwah. Kita jemaah 4 bulan kita keluar dakwah. Ada lagi orang pusing-pusing dunia buat dakwah? Ada. Saya ingatkan dah tak ada dah, dia kata. Saya ingatkan Imam Mahdi dah turun. Saya tak keluar rumah, dia kata. 2 tahun tuan tak keluar rumah. Kita datang tu punya gembira ni tuan-tuan. Besok dia ikut kita pergi jalan-jalan, ambil angin kat luar. Sebelum tu dia tak keluar rumah. Dekat 2 tahun, tuan-tuan bayang. Orang macam ni berapa ramai kat dunia tuan-tuan, masya-Allah. Jadi asbab kita bergerak dengan kelemahan kita pun tak mampu bergerak, masya-Allah. Kan, jumpa manusia, bawa manusia pada Allah. Kita pergi di Jerman, di Hamburg, satu kota besar kan. Kota Hamburg ni kota besar. Dia pelabuhan antara tersibuk kat dunia. Kita jumpa satu kawasan tu majoriti ramai orang Islam. Tapi yang menyedihkan, kedai agak, toke agak orang Islam, yang minum pun orang Islam. Kita pergi, nampak kita pakai jubah, dia bagi salam, masya-Allah kan. Nampak kita orang Islam kan, ada sedikit iman dalam hati dia. Sebab kita pakai pakaian jubah ni, dia pun tengok, masya-Allah, Assalamualaikum, dia kata. Kita tengok, ya Allah, sambil minum dia panggil kita. Kita pun pergi dekat dia, kita, "Tuan, masya-Allah, tuan daripada mana?" Dia kata, "Saya daripada Balkan." Orang Islam, masya-Allah. "Boleh saya duduk?" "Boleh." Kita pun cakap, "Tuan, Allah muliakan tuan dengan iman. Kita ni mulia sebab kita orang Islam." Bagi tahu dia betapa mulianya dia. Kalau seluruh dunia ni orang Islam semua dah mati, tinggal tuan seorang je, dunia takkan dikiamatkan. Sebab mulianya tuan. Sebab tuan orang kenal Allah. Kita beritahu dia. Di Itali kita keluar dakwah, orang main judi tuan. Orang Islam jumpa kan, main judi ni. "Assalamualaikum tuan." "Waalaikumsalam." Dia kata, "Boleh cakap sikit?" "Boleh." "Cakap, kita dengar." Dia kata. Tuan-tuan, kat Malaysia orang main judi nampak orang tabligh berterabur lagi tuan. Ini sambil main judi dengar, "Oh, masya-Allah, terima kasih tuan." Sambil kojok teruk. Masya-Allah. Jadi tuan, bila kadang-kadang kita rasa benda tu macam tak ada apa-apa. Macam tak ada apa-apa, masya-Allah. Tapi kita bergerak tuan, bila atas maksud yang sama. Malam kita doa untuk umat, sama-sama nak bawa manusia pada Allah Subhanahu Taala. Walaupun kita bergerak pelan-pelan macam ni, mudah-mudahan Allah Taala terima kita semua tuan, masya-Allah. Jemaah bergerak di Romania, jemaah bergerak di Romania. Satu orang putih masuk Islam. Dia pun cakap kat jemaah, "Apa kau buat ni kat masjid ni? Aku tengok engkau nanti tak buat apa. Engkau hanya baca hadis, malam kau nangis-nangis doa, besok kau jalan-jalan jumpa orang Islam bagi salam, jumpa orang kafir say hello. Kalau orang kafir kita jumpa, orang bukan Islam kat Eropah dia peramah. Kan, makcik-makcik pun peramah. Jadi kita boleh borak cerita pasal Islam kat dia. Dia peramah, dia suka berborak, dia suka orang foreign. Dia takkan pandang pelik. Tuan-tuan pakai kain pun dia tak pelik, sebab dia tak jaga tepi kain orang. Kan dia tak rasa pelik. Tuan-tuan pakai kain pun dia tak rasa pelik. Jadi dia berkata, "Kau buat nothing, kau tak buat apa pun. Aku tengok kau tak buat apa. Siang baca hadis, lepas tu kau sembahyang jemaah, malam nangis-nangis doa, besok kau jalan-jalan lagi jumpa orang."
Tak ada apa, takkan perubahan berlaku, dia kata. Takkan ada berlaku. Kan Amir Sa'ad kata tak apa, engkau tunggu, insya-Allah ada. Besok satu orang lelaki datang, muka serius. Kita tengah baca taklim, muka serius datang duduk. Ini nak masuk Islam ke kan? Kita pun cuak kan, muka serius. Habis je taklim, dia duduk sampai habis 2 jam setengah taklim, duduk sampai habis. Habis taklim, kita pun kata, tuan daripada mana? Cik orang putih, daripada mana? Dia kata, saya orang sini. Dia kata, orang Islam? Tak. Dia kata, nak masuk Islam ke? Tak juga. Dia kata, apa sebab awak datang? Dia kata, kami ni, saya ni dihantar. Tak jauh daripada tempat awak duduk ni. Orang Islam kat sana ada setengah tempat yang tak boleh buat masjid, kita sewa bilik buat masjid. Orang Islam sana kulit-kulit duit buat masjid, insya-Allah. Sewa bilik, sewa rumah macam tu buat masjid. Tak jauh daripada tempat kau ni ada tu gereja besar, dia kata. Gereja tu kami simpan mayat-mayat padri zaman-zaman dulu. Dan kami awetkan dan kami sembah. Kami puja. Dia kata, sepanjang kau duduk sini, satu hari kau duduk, besok satu mayat terbakar. Esok duduk lagi, satu mayat terbakar. Aku dihantar oleh ketua padri tu, kalau hari ni kau tak pindah, kami akan buat sesuatu pada kau. Arahan untuk clear, angkat beg, pindah tempat lain. Arahan dia orang. Selagi kau duduk, selagi dia terbakar. Kan jemaah tengok orang putih tu, you say nothing, awak kata tak ada apa-apa. Kan tadi dia kata, kau buat apa? Tak ada apa-apa pun kau buat. Baca hadis, malam doa nangis-nangis, siang jumpa orang, nothing. Engkau buat nothing, tak ada apa-apa, tak akan merubah dunia apa yang kau buat ni. Kan kejut orang putih tu, sebab padri tu kata satu hari satu mayat terbakar. Jadi tuan bila kita bergerak bawa manusia pada Allah, Allah akan bagi dia. Kerja kita ajak je. Maka kita niat tuan bila, moga Allah terima kita semua, insya-Allah. Saya mohon maaf sebanyak bagi perkongsian terkasar bahasa. Silakan kita juga bicara minta ampun pada Allah. Wallahu alam. Tangguh dan ketemu surah.